Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi ambilan diploma semester khas sesi 2021-2022. Jadi bersama dengan saya lagi, Muhammad Sultan bin Suwanda, selaku moderator utama anda untuk slot kita pada hari ini. Jadi untuk slot kita pada hari ini merupakan sesi bersama Ketua Jabatan bagi Pusat Pengajian Diploma. Jadi boleh saya ceritakan sedikit tujuan ataupun objektif utama untuk slot kita pada hari ini. Objektifnya ialah untuk mendapatkan perkongsian dari setiap ketua jabatan bagi jabatan-jabatan anda. Jadi sedikit peringatan kepada semua mahasiswa, terutama sekali yang sekarang ini berada di dalam Google Meet. Kiranya pastikan anda berada dalam Google Meet yang tepat, dan sekiranya anda sekarang ini sedang menonton dalam FB Live rasmi bagi jabatan anda, pastikan anda berada dalam jabatan yang betul supaya kita dapat elakkan dari segi masalah ataupun tersalah maklumat dari segi informasi dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan kepada barisan moderator saya, iaitu rakan setugas yang telah sekarang ini bersiap sedia untuk meneruskan slot kita pada hari ini. Jadi dengan lafaz bismillah, saya serahkan kepada moderator kita. Dengan harapan internal sejahtera dan tetap berinspirasi berkepada bahan mahasiswa. Baiklah, selamat datang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar yang berada di rumah, terutamanya pelajar diploma bagi sesi 2021-2022. Saya Boniface Garin Anak Johannes selaku moderator anda bagi slot sesi bersama jabatan pada kali ini. Untuk pengetahuan para pelajar yang sedang berlangsung, yang sedang berada di rumah, tujuan slot kita diadakan pada kali ini adalah untuk berkongsi sebanyak yang mungkin mengenai penjelasan maklumat-maklumat yang penting mengenai jabatan sains dan matematik. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, eloklah kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan panel jemputan kita yang istimewa pada hari ini, iaitu Dr. Nur Hazimah binti Abdul Halim. Untuk pengetahuan para pelajar semua, Dr. Nur Hazimah binti Halim merupakan Ketua Jabatan Sains dan Matematik bagi Fakulti Pusat Pengajian Diploma di Universiti Tun Hussein On, Malaysia. Sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya ingin memberi beberapa peringatan kepada para pelajar diingatkan untuk mengisi kehadiran di link Google Form yang telah disediakan, dan jangan lupa untuk mengajak rakan-rakan anda menyertai sesi kita pada pagi ini kerana informasi yang dikongsikan pasti berguna pada masa yang akan datang. Jadi tidak lupa saya untuk memberi peringatan kepada para pelajar juga, jikalau para pelajar ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada panel kita pada hari ini, boleh diajukan di ruangan komen FB Live yang menonton secara live di Facebook rasmi kita, iaitu PPD UTHM, dan kepada para pelajar yang menyertai melalui Google Meet, boleh ajukan soalan di ruangan chat Google Meet kita selepas selesai perkongsian daripada panel jemputan kita pada hari ini. Tanpa melengahkan lagi masa, dijemput Dr. Nur Hazimah untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Encik Moderator. Okay, saya kenalkan diri, nama saya Dr. Nur Hazimah binti Abdul Halim, Ketua Jabatan Sains dan Matematik. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru di IKI dan di EU, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada pensyarah-pensyarah yang sudi menyertai sesi pada pagi ini. Okey, saya akan membuat sedikit perkongsian ataupun info mengenai program ini ya. Sekejap ya.
Okey, untuk info pelajar semua, okey, Jabatan Sains dan Matematik Pusat Pengajian Diploma ni di bawahnya ada 2 program, iaitu program Diploma Sains Gunaan, biasanya kami akan panggil singkatan dia adalah DAU, dan juga program Diploma Teknologi Ketuaan Kimia, kita panggil dia sebagai DAK. Okey, jadi apa bezanya ialah, okey, untuk Diploma Sains Gunaan atau nama bahasa Inggeris dia Diploma in Applied Science, pelajar perlu menghabiskan 90 kredit sebelum boleh graduate. Okey, untuk program Diploma Teknologi Ketuaan Kimia, Diploma in Chemical Engineering Technology, pelajar perlu menghabiskan kredit sebanyak 92 kredit. Mungkin sebelum ni pelajar tak pernah dengar perkataan kredit. Okey, kredit ni macam ni, setiap satu subjek atau satu mata pelajaran dia ada lebih kurang 2 atau 3 kredit. Okey, jadi 90 kredit ni lebih kurang pelajar perlu menghabiskan lebih kurang 40 subjek lah sebelum dapat bergraduate. Ni termasuklah dengan LI, latihan industri. Okey, jadi kat sini ada perbezaan antara program Diploma Sains Gunaan dengan Diploma Teknologi Ketuaan Kimia. Ketuaan Kimia dia 92 kredit dia sebab latihan industri dia lebih lama berbanding dengan Diploma Sains Gunaan. Diploma Sains Gunaan 18 minggu, Diploma Teknologi Ketuaan Kimia 22 minggu. Okey, untuk kaedah dan tempoh pengajian bagi program Diploma Sains Gunaan dan Diploma Teknologi Ketuaan Kimia, okey, program ni hanya dijalankan secara sepenuh masa. Okey, let's say dalam tempoh pengajian tiba-tiba pelajar mendapat tawaran bekerja dan ingin menghabiskan dia secara separuh masa. Dia tidak boleh sebenarnya. Mesti habiskan sebab kita tak akan offer dia secara separuh masa. Jadi tempoh minimum pengajian adalah 5 semester panjang dan 1 semester pendek. Okey, 1 semester pendek ni lah SEM yang akan masuk minggu depan ni, kita panggil semester kosong ni, ni adalah semester pendek. Dan baki 5 semester panjang ni maksudnya 5 semester panjang ni 4 semester adalah belajar dan 1 semester adalah latihan industri. Okey, tempoh maksimum kat sini, saya terlupa nak buka skrin ni. Okey, tempoh maksimum yang dimaksudkan di sini adalah 5 tahun. Dia begini, maksudnya jika dalam tempoh pengajian tu pelajar mendapat masalah kesihatan seperti kemalangan dan sebagainya, pelajar boleh menangguhkan pengajian. Tetapi mesti dalam maksimum 10 semester. Maknanya dalam masa 10 semester ni boleh tangguh, tapi itulah maksimum yang perlu pelajar guna untuk menghabiskan pengajian. Selepas 10 semester, pelajar akan ditamatkan. Jadi di sini saya kongsikan tentang struktur kurikulum pelajar Diploma Sains Gunaan. Okey, yang saya merahkan ni adalah semester sekarang, yang minggu depan kita pelajar akan mula. Kita panggil dia tadi semester khas lah, semester kosong. Dan kemudian selepas pelajar menghabiskan semester khas, okey, saya tak pasti sama ada sebelum ni Fesi dah beritahu. Okey, untuk semester khas, pelajar ada 7 minggu belajar. 7 minggu minggu belajar. Kalau semester panjang macam ni, dia ada 14 minggu belajar. Panggil ni lah, panggil apa benda kata dia sekejap, minggu akademik. 7 minggu akademik untuk semester pendek, 14 minggu untuk semester panjang. Okey. Kemudian, sama juga dengan DAK. DAK juga sekarang kat sini kan. Jadi selepas ni ada 1, 2, 3, 4 semester panjang dan akhir sekali akan menjalani latihan industri selama 11 kredit darat 2 lah kat sini ataupun 22 minggu. Okey, secara ringkasnya kalau kita tengok struktur kurikulum untuk DAU, okey, untuk tahun 1 biasanya pelajar akan belajar akan belajar lebih kepada teori. Kat sini teori dia lebih agak penting lah, teori fizik, teori kimia, teori bio, yang mana nanti pelajar memang kena faham betul-betul subjek semester 1 ni dengan semester 2 supaya nanti bila dah semester 3 dan semester 4 benda ni, teori ni akan masuk dalam subjek application. Jadi kalau kita tak ada teori yang kuat masa tahun 1, bila tahun 2 nanti susah. Jadi saya nak ingatkan pelajar supaya kalau boleh skor lah masa SEM 1 dengan SEM 2 ni. Ini masanya untuk kamu dapatkan dekan. Sebabnya bila semester 3 dan 4 subjek tu makin susah. Jadi peluang nak dapatkan pointer lebih tinggi tu kata lebih susah lah. Kalau dapat dah semester 1 dengan 2 skor,
nanti insyaAllah masa akhir SEM tu kamu akan dapat akhir sekali 3.5 ke atas dan layak mendapat anugerah Naib Chancellor. So nanti bila kamu pembuh, cantiklah pada nanti ada dapat kain selempang. Okay. Okay, sebelum saya terlupa, jika kamu lihat struktur kurikulum DK dan DAU tadi, dia adalah agak padat kan, 5 semester. Jadi ni kat sini saya nasihatkan pelajar dia kena berhati-hati. Let's say lah ada satu subjek fail kat sini. Bila kamu nak ulang, kamu tengok dia punya kredit tu dah agak padat. Jadi agak sukar lah sebenarnya. Sebab tu saya memang nasihatkan pelajar sentiasa hantar assignment, sentiasa bersyarah jika tak faham. Sebab kita memang kalau boleh nak elakkan pelajar, extend. Majoriti pelajar DAK dan DAU senior sebelum ni jaranglah extend melainkan ada masalah kesihatan dan sebagainya. Ini adalah poster untuk program Diploma Sains Gunaan. Kat sini saya nak perkenalkan 2 perkara kepada pelajar. Okay, yang pertama, apa yang kita panggil dia sebagai program Educational Objective. Okay, untuk ini, program Educational Objective ni dia adalah apa yang perlu pelajar capai di akhir program. Maksudnya selepas belajar selama 5 semester, di akhir sekali apa yang kita nak pelajar tu develop. Okay. Kalau tengok dekat setiap program yang ditawarkan oleh universiti, tak kira program apa, dia akan ada 2 benda utama, iaitu tadi program Educational Objective PEO dan juga program Learning Outcome. Bezanya program Learning Outcome ni, PLO ni, dia biasanya pada setiap subjek ataupun khususlah kita panggil kat universiti. Okey, contohnya macam ni, subjek matematik dia ada program Learning Outcome dia PLO 1. Jadi pada setiap kali pelajar habis subjek tu, benda ni kita akan pastikan pelajar capai. Macam mana kita nak tengok pelajar capai, biasa kita akan assess ni melalui assignment, quiz, test. Dan maksudnya okey, setiap subjek dia akan ada program learning outcome yang berlainan, yang mana nanti totalnya itulah yang akan kita Okey, yang mana totalnya nanti kita akan tengok dia punya graf pada akhir ni, kita nak tengok pelajar capai tak apa program learning outcome yang kita mahu. Okey, mungkin benda ni mungkin benda ni belum nampak lagi, tapi jangan risau, nanti setiap kali kamu akan belajar subjek baru, pensyarah wajib menceritakan tentang program learning outcome untuk subjek masing-masing. Okay, di sini saya tunjukkan perakuan akreditasi. Okey, untuk program Diploma Sains Gunaan ni, kita dah dapat perakuan akreditasi daripada MQA pada tahun 2016, pada tahun 2015. Okey, pentingnya perakuan ni supaya kamu boleh dapat mohon beasiswa dan pada masa diploma lah. Kemudian bila nak sambung degree nanti, benda ni pun memang nanti program degree akan tengok. Kat Malaysia, kat luar negara, benda ni pun penting. Jadinya okeylah, maksudnya bila ada benda ni, maksudnya program ni diiktiraf. Itu yang pentingnya. Sebab kadang-kadang kan bila kita sambung, mana-mana kita sambung program-program tertentu, ada yang sebenarnya tak dapat akreditasi. Bila pelajar habis, rupanya baru mereka sedar sebenarnya program ni tak dapat lagi akreditasi MQA. Tapi insya-Allah kita tak ada masalah lah untuk Diploma Sains Gunaan dengan Diploma Teknologi dan Kimia. Mereka kebanyakan dulu pelajar yang batch yang lepas dia layak dapat beasiswa JPA dan juga MARA, dan juga dapat beasiswa daripada macam zakat, kajian negeri. Sebab kamu tak perlu risau sebab program kita adalah diiktiraf. Okey, kejap. Okey, ni untuk tadi Diploma Teknologi dan Kimia. Okey, untuk tadi program Educational Objective dengan program Learning Outcome dia PLO, okey, dia lebih kurang, cuma tadi fokus dia untuk sains gunaan, dia lebih kepada sains dan teknologi. Untuk Diploma Chemical Engineering, dia lebih kepada engineering teknologi. Dia punya fokus dia. Okay, sama macam program DAU tadi, sains gunaan, kedokteran kimia dia juga telah mendapat perakuan akreditasi pada tahun 2016. Okey, saya percaya pelajar tertanya apakah peluang pekerjaan selepas menamatkan Diploma Sains Gunaan dan Diploma Teknologi Kedokteran Kimia. Okey, sebelum saya terlupa kembali balik kepada poster tadi. Sekejap.
Okey, untuk majoriti pelajar diploma sebelum ni, kebanyakan mereka lebih 90% dia akan sambung degree, sambung sarjana muda. Jadi apakah sarjana muda yang sesuai untuk pelajar-pelajar pergi? Okey, kalau untuk diploma sains gunaan ni, kalau dalam UTHM boleh pergi kepada Fakulti Sains dan Industri di Paguh juga. Okay, kat situ kamu boleh sambung sama ada sarjana muda teknologi makanan, sarjana muda fizik gunaan, matematik industri. Apakah kelebihan kalau kamu sambung dalam UTHM yang sama? Maksudnya diploma UTHM, degree UTHM. Okey, kelebihan dia ialah apabila masuk degree nanti boleh dapat pengecualian kredit. Maksudnya macam ni, diploma masuk degree yang lebih yang macam fast UTHM ni, kamu hilang 1 sem. Maksudnya akan jadi pendek lah degree tu. Sebab apa? Kamu dah tak perlu mengulang subjek yang hampir sama tu. Sebab degree, diploma dah belajar, so kat degree tu dah tak perlu ambil. Jadi kamu boleh habis degree lebih awal berbanding dengan pelajar yang bukan diploma UTHM. Okey, kalau tak nak sambung kat UTHM pun ada lagi tempat lain macam UiTM, UMP, UKM. Macam kamu tak semestinya sambung dalam sains gunaan juga. Ada bekas pelajar kita yang sambung dalam optometri, sains forensik, sains bioindustri, apa lagi yang banyak. Kalau nak list kan memang tak terlist lah sebab kita dah ada lebih kurang 9 batch. Okey, tu untuk DAU kan. Kalau untuk DAK tadi, program Diploma Teknologi dan Kimia nak sambung mana? Nak sambung UTHM? Okey, ada juga di Paguh juga, Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM. Okey, kat sini pelajar boleh sambung sama ada sarjana muda kejuruteraan kimia, sarjana muda teknologi dan kimia atau sarjana muda teknologi pengangkutan rel. Okey, kat sini jika pelajar terus sambung memang inilah apa lebih mudah sebabnya ada beberapa subjek yang dah tak perlu ambil lagi semasa degree. Okey, kalau tak nak sambung UTHM macam biasalah ada UMP, kejuruteraan kimia, ada UKM, UTM, UM, UTP, Unikid Almaiset dan juga Ketua Universiti. Sebenarnya ada lagi lah yang swasta ni saya tak masukkan macam INTI, College. Okey, berkenaan dengan alumni di AU dan DAK, macam saya cakap tadi, majoriti pelajar diploma dia akan sambung sarjana muda. Jadinya macam kalau bidang tadi diploma sains gunaan, apakah peluang pekerjaan selepas tu dia bergantung kepada sarjana muda yang diambil. Tapi kalau saya boleh rumuskan setakat ni pelajar kita dia banyak pergi ke food technology, R&D, QA and QC. Ada juga yang sambung sains forensik tadi, so nanti dia akan pergi ke arah sains forensik lah. Dia bergantung kepada sarjana muda yang dia ambil. Kelebihan program di AU ni, dia boleh masuk banyak tempat. Maksudnya kalau kamu nak pergi bidang macam mana saya kata, bidangnya luas. Jadi bila kat degree nanti barulah kamu ambil peluang untuk cari pengkhususan tu. Okay. Untuk program Diploma Teknologi dan Kimia pula, kebiasaannya mereka akan jadi sama ada, ini selepas sama sarjana muda bukan selepas diploma. Sebabnya boleh kerja lepas diploma tapi dia akan levelnya adalah technician. Mereka kebanyakannya akan sambung sarjana muda dan bekerja sebagai jurutera kimia, jurutera R&D, proses pembuatan rawatan sisa tenaga. Untuk batch yang lepas paling banyak masuk kerja dekat Top Glove. Kita tahu sekarang ni kilang sarung tangan mendapat sambutan yang sangat tinggi kan. Jadi kebanyakan pelajar batch kedua daripada program DAK ni bekerja dekat Top Glove. Nanti berkenaan dengan haluan kerjaya ni mungkin PAK apa panggil penasihat akademik akan ada ni lah, akan lebih kamu boleh soalan dengan lebih detail. Okey, kat sini saya nak perkenalkan sikit tentang staf Jabatan Sains dan Matematik. Okey, untuk pengetahuan pelajar semua di Jabatan Sains dan Matematik ada 26 orang staf, yang mana kalau kita kategorikan dia kepada dua program, di EU ada 19, di AK ada 7 staf. Okey, ini adalah saya, Nazimah binti Abdul Halim. Okey, kemudian di setiap program macam di AK dan di AU ni dia ada satu staf yang akan menjadi ketuanya, ketua program. Jadi bagi ketua program Diploma Sains Gunaan, ini adalah Puan Norazrin binti Syarif. Dan untuk ketua program Diploma Teknologi dan Kimia, kita ada Cik Nur Syahirah binti Muhammad Arifin.
mereka yang akan bertanggungjawab kepada pembangunan silibus untuk program untuk subjek-subjek kamu lah nanti. Okey, kalau 26 staf ni kita pecahkan kepada bidang. So kat sini bidangnya adalah 2 staf kimia, 2 staf keusahawanan, 2 staf 7 staf ketuaan kimia, 1 staf biologi, 4 staf fizik dan 10 staf matematik. Ni semua staf ni akan berganding bahulah untuk menjalankan fungsi Jabatan Sains dan Matematik. Okey, ini adalah list pensyarah staf-staf kami. Nanti boleh akses dia dekat laman web CDS UTHM. Okey, ini antara aktiviti yang telah dijalankan oleh Jabatan Sains dan Matematik. Kalau kamu tengok kat sini kebanyakan virtual industrial talk kan. Sebab apa nak buat, zaman COVID kita tak boleh buat lawatan ataupun menjemput penceramah ke sini. Kalau ikut 3 tahun lepas kebanyakannya adalah kita buat lawatan sama ada ke kilang Yakut ke kilang ayam ke. Banyaklah kilang kita pergi ataupun penceramah tu sendiri yang datang ke sini. Tapi sejak 2020 COVID kita terpaksa buat virtual industrial talk. So insyaAllah nanti mungkin COVID akan berakhir dalam masa kita pun tak tahu. Masa tu bolehlah kita buat lawatan ke tempat-tempat yang menarik, insyaAllah. Okey, sekian adalah info daripada saya. Mungkin saya serahkan dulu kepada moderator lah. Okey, baik. Dr. Nur Hazimah atas perkongsian berkaitan dengan perjalanan pengajian kita di UTHM bagi terutama baru sahaja datang ke UTHM dan ingin menuntut ilmu di UTHM. Dan tidak juga selupa untuk mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada adik-adik kita bagi ambilan pelajar diploma bagi sesi 2021. Nampaknya masa mencempurui kita. Jadi jikalau para pelajar ada sebarang soalan yang ingin ditanya, boleh diajukan di ruangan komen FB. Meninggalkan soalan anda di ruangan chat Google Meet bagi pelajar yang hadir melalui Meet kita bagi sesi pada kali ini. Baiklah, saya teruskan dengan pembukaan soalan kepada memberi ruang kepada pelajar untuk bertanya pada pagi ini. Silakan. Sementara kita menunggu soalan daripada pelajar, Doktor, saya ada satu soalan yang ingin ditanyakan kepada Doktor. Jikalau seorang pelajar tu, andai kata, okey, saya sendiri merupakan pelajar diploma sains kegunaan dan menamatkan yang saya sebagai pelajar diploma sains kegunaan, tetapi apabila saya ingin melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi iaitu ijazah sarjana muda, adakah saya boleh menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan kimia? Bagaimanakah pandangan Doktor mengenai perkara tersebut? Okey, terima kasih. Okey, untuk makluman semula sebenarnya ada sebelum ni pelajar kita yang diploma sains kegunaan yang sambung sarjana muda kejuruteraan kimia. Boleh buat, cuma ada sedikit bukan macam ni, sambung tu boleh, cuma pengecualian kredit tu kurang. Maksudnya mungkin kalau diploma kejuruteraan kimia pergi sambung kejuruteraan kimia, dia mungkin tak akan ambil 10 subjek. Tapi kalau sains kegunaan dia pergi ke sarjana kejuruteraan kimia, mungkin hanya 5 subjek yang dia tak perlu ambil lagi. Dia ada sikit perbezaan kat situlah sebenarnya. Tapi untuk sambung saya boleh kata tak ada masalah lah sebab pernah berlaku kes ni. Oh, baik. Faham Doktor. Jadi diingatkan juga kepada pelajar sekali lagi, jikalau ada soalan, anda boleh ajukan di ruangan komen di FB Live kita ataupun tinggalkan soalan anda di ruangan chat bagi pelajar yang hadir melalui Google Meet pada sesi kali ini.
Mungkin pelajar juga boleh tanya soalan yang berkaitan tak akademik sangat pun tak apa, boleh je. Kita santai-santai je soalan di pagi ni. Ya, baik. Terima kasih. Pelajar juga boleh membuka mikrofon jika kalau soalan para pelajar itu dan tekan mic. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Faris. Saja Doktor, ni lah ada beberapa student juga PM saya lah tanya. Kimia ni susah ke tak Doktor? DAU ni susah ke tak kan? Mungkin Doktor boleh cerita sikit kaitan dengan apa flow akademik atau cara pembelajaran yang diterapkan kot di THM, insyaAllah. Kalau ni saya rasa patutnya saya tanya Faris ni, mungkin Faris boleh cerita macam mana pengalaman masa belajar dulu. Saya ni Doktor. So saya kena cerita. Minta asal sekurang-kurangnya ada pengalaman. Kalau saya yang cerita nanti mungkin adik-adik ni kurang percaya. Alamak, okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikutkan pengalaman saya sepanjang 2 tahun setengah diploma di THM, tahun pertama tu boleh dikatakan tahun yang mudah lah, especially kita akan belajar benda-benda basic je sebenarnya, macam kimia, matematik, fizik dan juga ada sedikit biologi lah kan, untuk diploma kejuruteraan kimia. So especially lecturer di AK dan di SM ni sangat caring lah pada saya lah, sebab semua macam apa kita panggil care dengan student. Kalau lecturer akan ajar sampai faham, kalau tak faham lagi tu dia ajar, lagi tu latihan akan diberikan. Macam contoh subjek-subjek yang susah nanti adik-adik akan ambil thermodynamic dan fluid mechanic, tu antara subjek-subjek yang susah, dan pensyarah akan bagi latihan sampai adik-adik faham. So tu satu perkembangan yang baik lah, maksudnya adik-adik masuk diploma, maksudnya pembelajaran tu berlaku bila sampai faham. Kadang-kadang bila dah masuk degree ni, sekarang saya degree kan, lecturer ajar sekali je, faham ke tak faham ke kena cari sendiri ilmu tu. Tapi berlainan diploma, pensyarah akan tunjuk ajar daripada awal dan sampai akhir semester. Dan untuk jaga pointer tu, supposedly tahun pertama tu penting lah, sebab first sem and second sem tu sebab kita belajar benda basic kan. Kalau dah masuk tahun kedua tu, dia dah berfokus, tahap kesukaran dia tu tinggi sikit lah, berlainan sikit. So berjaga-jagalah, kalau boleh adik-adik jagalah pointer masa first sem dengan second sem. Tahun kedua tu dia tahap kesukaran dia tu dah tinggi lah. Hisap pensyarah semua baik, cuba kena tanyalah kan. Ya Allah. Baik, terima kasih YDP kita iaitu Faris Abdul Hadi atas perkongsian beliau dan mengenai haraplah jawapan yang diberikan oleh saudara kita iaitu Faris Abdul Hadi sebentar tadi dapat menjawab soalan adik-adik semua. Jadi saya boleh simpulkan jawapan yang dibagi oleh saudara Faris Abdul Hadi sebentar tadi, kita janganlah kita kena terus berusaha untuk mencapai kejayaan pada masa akan datang dan sentiasa ingat terapkan satu konsep, iaitu konsep di mana ilmu adalah jabatan, membaca ialah jabatan ilmu, dan teruskanlah kekal positif dan kekal bersemangat untuk menuntut ilmu di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi sukasa untuk ingatkan kepada para pelajar sekali lagi, jika ada sebarang soalan, anda boleh membuka mikrofon anda dan ajukan terus kepada soalan
Minta maaf atas masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Baiklah, jikalau para pelajar ada sebarang soalan yang ingin ditanya kepada panel kita pada hari ini, anda boleh ajukan soalan anda di ruangan komen Facebook ataupun di ruangan chat Google Meet kita pada sesi kali ini. Saudara Boni, boleh tak kalau sementara kita menunggu soalan, saya nak minta pensyarah-pensyarah yang ada dalam link ni untuk perkenalkan diri. Boleh, tak ada masalah, Doktor. Kita mulakan dengan pensyarah yang pertama yang saya kenali adalah Puan Nur Azrin. Boleh Puan perkenalkan diri terlebih dahulu supaya adik-adik kita ni akan mengenali pensyarah-pensyarah bagi Jabatan Sains dan Matematik. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum semua. Sorry kamera saya tak boleh on sebab dia ada problem sikit. So nampak muka kan kat situ. Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang dah pernah kenal saya dah pernah ajar kan. Nama saya Madam Nur Azrin binti Syarif, boleh panggil saya Madam Azrin. Untuk SEM depan, mungkin saya ajar subjek termodinamik. So siapa yang dah tahu subjek untuk SEM depan tu kan, so kita akan jumpa lah. So untuk pelajar baru, mungkin ada ajar juga fizik. So see you soon. Rasanya tu je kot. Lagi apa yang nak perkenalkan? Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Azrin. Kita atas perkenalkan diri Puan sebentar tadi. Kita teruskan dengan pensyarah kita yang kedua, iaitu Puan Siti Nur Fatimah. Sebentar. Okey, Puan Siti Fatimah binti Muhammad Nur. Boleh tak Puan perkenalkan diri untuk para pelajar mengenali Puan dan supaya para pelajar mudah untuk berkomunikasi dengan Puan pada masa akan datang. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya Puan Siti Fatimah Muhammad Nur, wakil tunggal untuk bidang biologi. Walau bagaimanapun sebenarnya ada lagi beberapa yang pakar biologi tapi dia duduk dekat dalam kejuruteraan kimia lah. So untuk saya kebanyakannya akan mengajar kelas diploma sains gunaan, especially untuk subjek yang biologi lah, subjek yang ada berkaitan dengan biologi. Okay, jadi untuk diploma sains gunaan paling awal you all akan jumpa saya rasa semester depan. Semester perdana lah, semester besar. Saya akan ajar subjek biologi asas dan juga semester kedua. Untuk kejuruteraan kimia saya tak pasti ada kadang-kadang saya kena ajar subjek biologi, sometimes saya tak kena ajar, depends lah. Kalau rezeki you all ada bersama saya adalah sekali, kalau tak ada kita jumpa di masa hadapan. Okey, itu saja. Moderator, mic tak on. Harap maaf atas masalah teknikal sebentar tadi. Baiklah, terima kasih Puan Siti Nur Fatimah atas perkongsian beliau sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan dengan pensyarah yang lain. Jikalau yang sebelum sebut sebentar tadi, anda boleh buka mic dan perkenalkan diri. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi Puan. Hai. Okey, saya Basirah Fauzi. Saya pensyarah untuk Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia. So biasanya students akan belajar dengan saya subjek Engineering Drawing pada tahun 1 semester 2. Dan juga student akan jumpa tahun 2 untuk kedua-dua SEM sebab saya akan jadi penyelaras untuk projek diploma. So itulah basically pasal saya. Okay, thank you.
Okey, terima kasih Puan atas perkenalan diri Puan sebentar tadi. Dan kita serahkan kepada pensyarah yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lini dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semua? Tak dengar suara lah anak pelajar-pelajar baru. Boleh dengar suara sikit tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah dengar suara kan, sebab nampak muka je. Kan nak dengar juga suara. Rumah saya pun suaranya macam-macam background. Biasalah kan work from home dengan anak-anak dengar suara kan macam-macam tu, abaikan. Okey, jadi insya-Allah saya nama Hazlini binti Zinun, boleh panggil saya Dr. Hazlini. Okey, saya staff DAK lah, kejuruteraan kimia. Saya mengajar subjek macam-macam. Okey, ada organic chemistry yang subjek pelajar suka kan. Saya tak suka nak cakap tak suka, semua mesti suka. Okay, organic chemistry, analytical chemistry, semua chemistry. Okay, siapa yang suka kimia tu geng saya lah. Okay, nanti belajar saya analytical, organic, apa lagi, lepas tu kejuruteraan alam sekitar. Teknologi kejuruteraan alam sekitar dengan saya juga. Saya biasalah selalu pelajar panggil saya lecturer garang dan kedekut markah. Kan, itu saya. Kan, nanti kita jumpalah kan, kita lebih kenal lagi lah insya-Allah. Okay, jadi saya mengharapkan kehadiran semua pelajar dengan semangat yang berkobar-kobar lah kan, sebab you all semua belajar secara online, makanya kita tak dapat bersemuka. Okay, tak dapat bersemuka, nak tengok siapa datang kelas awal, siapa paling lambat datang kan, itu biasa kan. Ini insya-Allah. Itu sahaja, mungkin nanti kita kenal lebih lanjut lah, okay, bila berada dalam kelas nanti insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Terima kasih Puan atas perkongsian Puan sebentar tadi. Kita teruskan dengan pensyarah yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Iliana binti Abu Bakar Siddiq. Boleh panggil saya Puan Dila je lah. Nak panggil nama penuh susah pula awak nak nyebutnya. Lepas tu saya pernah ajar di AU untuk beberapa subjek, dan ada yang saya share jugalah. Sebelum ni saya pernah ajar CSI, share bersama dengan Dr. Nazima. Saya pernah ajar OSH, dan saya kebanyakannya mengajar di AK sebab saya pensyarah kejuruteraan kimia. Jadi untuk DAK, kalau untuk tahun 1 saya biasa mengajar untuk semester 2 lah, iaitu scientific writing. And then untuk tahun 2 saya akan ajar wastewater treatment dan juga thermodynamic. Itu sajalah. So nanti untuk for more information kita boleh berkenalan nanti masa saya mengajar. Awak akan mengenalilah diri saya dengan lebih lanjut. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Diliana. Betul tak Puan sebutan dia? Dila Iliana. Tu saya suruh panggil Dila Iliana. Maaf ya Puan sebab ni kurang pasal nak sebut nama yang kata yang pelik-pelik tu agak susah saya nak sebut. Okey, baiklah, kita teruskan dengan jikalau ada pensyarah yang belum perkenalkan diri, anda boleh tekan button mikrofon untuk perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Selamat pagi Puan. Saya Nurul Izzati binti Muhammad Ismail, merupakan pensyarah di bawah Jabatan Sains dan Matematik bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia. So saya nak ucapkan tahniah dan selamat datang kepada UTHM bagi pelajar-pelajar DAK dan juga DAU lah. Saya bagi semester hadapan saya akan mengajar subjek Chemical Engineering Technology Lab bagi program DAK dan juga Fluid Mechanics. So dua-dua subjek ni adalah merupakan subjek untuk pelajar tahun pertama lah. Okay. So saya berharap agar saya mendapat kerjasama yang sangat memberangsangkan daripada pelajar-pelajar baru untuk sesi 2001-2022 ini,
dan harapannya semua orang akan stay strong lah ya, sebab cabaran buat PMP secara online ni agak sukar lah dari segi emosinya dan juga dari segi concentrationnya semua adalah sangat sukar. Jadi saya harap semua orang dapat bertahan dan juga memberi kerjasama. So itu saja dari saya. Okay, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan Nurul Izzati atas perkenalan diri sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan dengan pensyarah yang seterusnya. Okey, baik. Saya kira semua pensyarah telah memperkenalkan diri sebentar tadi dan semoga adik-adik semua mengenali pensyarah kita dan sentiasa berkomunikasi dengan pensyarah. Jikalau ada sebarang soalan yang ingin ditanya kepada pensyarah, sila ajukan kepada pensyarah anda semasa sepanjang tempoh pengajian adik-adik sekalian di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Baiklah, kita teruskan sesi kita pada pagi ini dengan meneruskan lagi dengan soalan yang pertama daripada saudari Azrarin, iaitu Assalamualaikum Doktor. Apakah contoh-contoh projek bagi pelajar diploma? Mungkin Doktor boleh bagi sedikit pandangan mengenai soalan tersebut. Dipersilakan Doktor. Okay, terima kasih. Sebenarnya ada dua program, iaitu Diploma Sains Gunaan dan Diploma Teknologi dan Kimia. So saya akan bagi dia punya secara umum lah apakah tajuk-tajuk yang pernah pelajar buat. Okey, macam contoh ada pelajar yang buat extraction dia daripada bahan extraction of essential oil, ada yang buat sabun, ada yang buat kertas, ada juga yang buat proses-proses yang lebih dalam kalau dalam kimia. Macam saya sendiri contohnya saya buat etanol daripada air kelapa sawit. Okey, untuk projek diploma ni sebelum saya terlupa, pelajar boleh mencadangkan tajuk sendiri. Maksudnya daripada tahun 1 ni kamu dah fikir, dah boleh mula cari siapa ahli grup dan boleh kena pasti manakah pensyarah yang boleh kamu target, yang perlu kamu target untuk tajuk tersebut. Contohnya tadi dah ada pensyarah yang kenalkan diri kan, okey dia bidang bio. So kalau kamu berminat untuk tajuk bio, dah fikir tajuk apa yang sesuai, dah approach dia. Okey, jika kamu tak dapat fikirkan tajuk yang sesuai, pensyarah sendiri pun akan boleh keluarkan tajuk untuk kamu lah. Mungkin Puan Basira boleh tambah sikit tak nama tajuk untuk kejuruteraan kimia? Puan Basira ada tak? Saya. Tajuk program diploma untuk kejuruteraan kimia. Tajuk projek diploma? Saya. Biasanya macam-macam sebenarnya, ikut bidang pensyarah masing-masing. So kalau bidang saya, bidang membrane, ada yang bidang biologi lebih kepada fermentation, and then ada juga yang buat dari segi produk, ada yang buat dia macam detergent or something, ada juga depending on pensyarah masing-masing lah. So kalau nak kalau berminat dengan, biasanya kita akan bagi tajuk dahulu and then you all boleh pilih lah pensyarah mana yang you all rasa bersesuaian dengan minat you all. So kalau you all berminat dengan saya, mungkin boleh join saya sebab saya bidang lebih kepada membrane dan juga filem. Okay, tu sikit sebanyak lah. So kalau contoh Dr. Hazli ni, dia lebih kepada membrane juga, tapi dia lebih kepada proses photocatalysis. Okay, Puan Siti Fatimah lebih kepada biologi. Alright, so tu sikit sebanyak lah berkenaan tajuk projek diploma yang kita tawarkan dekat DAK ni. Okey, baik. Terima kasih Puan Basira. Puan Dr. Nur Hazimah ada nak tambah apa-apa mengenai soalan kita yang pertama sebentar tadi? Okey, saya terlupa sikit nak tambah yang untuk program diploma sains gunaan, disebabkan pensyarah tu ada juga daripada macam bidang fizik dan matematik,
ada juga tajuk yang lebih ke arah fizik dan matematik. Contoh laser, kalau matematik dia mungkin akan ada survey. Dia bergantung kepada penyela mana yang kamu akan approach. So macam saya cakap lah, tahun 1 ni adalah masa untuk mengenal pasti pensyarah pilihan tu. Itu saja. Okey, terima kasih Doktor atas pandangan Doktor sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua daripada para pelajar kita, iaitu adik-adik daripada adik kita iaitu Nakyudin Fakri, iaitu Assalamualaikum Doktor. Saya nak tanya, postmate saya kata ramai yang cakap DAK ni susah. Jadi betul ke Doktor? Jadi mungkin Doktor boleh memberi sedikit pandangan Doktor mengenai kursus DAK ni dan mungkin Doktor boleh memberi kata-kata semangat kepada adik kita iaitu Nakyudin ini untuk meneruskan pengajian beliau di kursus yang beliau pilih. Silakan Doktor. Okey, seperti yang mungkin kamu pernah dengar sebelum ni, kejuruteraan kimia memang antara kejuruteraan yang agak susah, tetapi rekod pelajar-pelajar kita sebelum ni kebanyakan dia akan dapat CGPA yang agak tinggi, 3.5. Kenapa? Sebab masa semester 1 dan semester 2, subjek-subjek yang teori ni mereka dah score. Mereka dah dah faham teori dia. Jadi bila masuk ke tahun 2 tu, teori tu kan kita apply dalam subjek-subjek application kan. Jadi masa tu dah tak ada masalah untuk faham subjek tu. Untuk program DAK ni juga sebenarnya memang ada subjek-subjek yang kita panggil subjek killer. Macam tadi organic chemistry apa semua kan. Okey, mungkin susah untuk score subjek tu, tapi yang penting kamu dapatkan yang terbaik grade untuk subjek tu dan subjek yang boleh score tu semua dapatkan A. Jadi tak ada masalah untuk habis DAK ni. Okay, jadi jawapannya memang susah tapi bolehlah. Susah tapi kamu boleh buat. Yakinlah pada diri kamu. Baik. Betul tu Doktor. Saya setuju dengan pandangan Doktor mengenai jawapan Doktor sebentar tadi. Baiklah, apa yang kita lakukan di dunia ni, lakukanlah dengan bersungguh-sungguh dan belajarlah bersungguh-sungguh. Apa yang kita ingin capai pada masa akan datang adalah suatu kejayaan dan banggakanlah ibu bapa kita dan bagilah diorang nampakkan apa hasilnya kita belajar di UTHM dan tunjukkan kepada mereka yang kita boleh. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ketiga daripada saudari Maira Abidin. Assalamualaikum Doktor. Saya ada soalan. Jika saya lepasan diploma, kemudian saya tiada niat untuk ke sarjana muda, selepas beberapa tahun kemudian baru saya berkeinginan menyambung semula ke sarjana muda, adakah permindahan kredit masih boleh dilakukan? Jadi mungkin Doktor agak berpengetahuan mengenai soalan saudari Maira tersebut. Jadi Doktor boleh bagi sedikit pandangan dan kongsikan sebanyak yang mungkin mengenai permindahan kredit ni kepada adik-adik kita iaitu pelajar diploma bagi sesi 2021-2022. Silakan Doktor. Okey, tentang ini tak ada masalah. Cuma ni lah macam ni, sebelum ni ada pelajar yang dah bekerja dulu. Dia sempat bekerja dalam 2 tahun. Dia dah habis diploma, dia pun bekerja 2 tahun. Lepas bekerja tu dia rasa macam dia nak improve lagi pengetahuan dia, jadi dia pun sambung sarjana muda. Boleh, pengecualian kredit tu masih boleh berlaku. Tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih Doktor atas pandangan Doktor sebentar tadi mengenai pengecualian kredit kepada adik-adik kita. Semoga jawapan tu dapat menjawab kepada soalan saudari Maira Abidin. Okey, baiklah. Saya rasa slot kita pada hari ini hampir ke penghujung slot. Jadi saya akan memilih soalan yang terakhir yang ingin diajukan kepada Doktor, iaitu Assalamualaikum Doktor. Saya ada soalan lagi berbeza. Soalan lagi berbeza ke teknologi kejuruteraan kimia dengan kejuruteraan kimia. Jadi maybe kemungkinan Doktor mungkin ada pandangan tersendiri mengenai soalan tersebut ataupun pensyarah-pensyarah lain yang ada ingin memberi pandangan anda boleh membuka mic untuk memberikan pandangan tersebut. Dipersilakan Doktor. Okey, sebab mungkin masa suntuk, saya akan cuba menjawab semua soalan yang dekat tepi ni. Boleh tak? Saya ambil sikit masa untuk jawab semua. Boleh Doktor, silakan.
Okey, tadi berbeza atau tidak kelanjutan kimia dan hitungan kimia, sebenarnya dia ada beza dari segi berapa persen praktikal yang belajar. Kalau kita ambil hitungan kimia, dia biasanya lebih banyak teori. Sedangkan kalau kita ambil teknologi hitungan kimia, dia adalah lebih banyak pada praktikal. Tapi jangan risau kalau kalau nak kerja dekat swasta biasanya gajinya sama sahaja. Jadi dari saya boleh jamin swasta dia tak tengok pada teknologi ke kejuruteraan. Tu je. Okey, sekejap Okey, kemudian soalan seterusnya saya terus bacakan kat tepi ni. Kebiasaannya adalah adakah kuliah menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu? Okey, dia bergantung kepada pensyarah, tetapi biasanya pensyarah akan menggunakan slide dalam bahasa Inggeris, tapi masa mengajar dia akan dua-dualah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sebab kita nak lebihkan pemahaman pada pelajar, biasanya kita akan gunakan dua bahasa lah. Okey, soalan seterusnya, di mana saya boleh cari subjek yang akan dipelajari di setiap semester? Okey, yang ni nanti PAK, penasihat akademik akan boleh berikan. Nanti kamu ingatkanlah untuk mereka share benda ni. Sekejap lagi satu soalan tadi. Sorry saya terpaksa laju sikit. Okey, senarai bahasa luar yang ditawarkan di AU, minta maaf ni saya kurang pasti sebab ingat saya benda ni dah ditentukan. Kalau macam di AK, dia dah set. Okey, di AK patut ambil apa, di AU patut ambil apa. Jadi maaf saya tak, sebab dia bukan bawah jabatan, tapi nanti saya akan tolong tanya ni lah pusat bahasa. Okey, soalan seterusnya, kalau nak sambung degree dekat Pagoh, tempoh belajar sama atau lagi singkat daripada sambung universiti lain? Okey, dia lebih singkat. Terutama bagi program Diploma Teknologi dan Kimia, sekarang ni tengah diadakan satu program kerjasama dengan degree. Mereka nak bila masuk je degree potong terus 1 tahun. Kalau dulu potong 1 sem kan, setiap 1 tahun ada 2 semester. Kali ni dia akan lagi cepat kan. Jadi insyaAllah kalau sambung dalam UTHM akan lebih singkat. Tapi kalau kamu rasa bidang dalam UTHM ni tak menarik, boleh je keluar, still ada credit exemption tu. Okay. Okay, contoh kerjaya selepas habis sains gunaan banyak. Kalau macam kat kilang-kilang mungkin akan jadi bahagian bahagian quality control. Dia boleh juga menjalankan analisis. Macam contoh dia kat kilang cat, dia buat analisis. Okay, cat ni dah menepati spek tak? Panggil apa kerja tu saya pun terlupa, nama quality control lah benarnya kan. Ada juga yang habis sains forensik, dia mungkin bekerja sebagai penjawat awam. Dan juga kalau saya nak bagi contoh banyak lah, tapi kalau dekat kilang dia boleh ada bahagian R&D, ada bahagian analisis, tu antara tempat-tempat yang boleh masuk lah, waste treatment. Okey, seterusnya setiap semester baru subjeknya bertukar ke? Ya betul. Saya bagi contoh kan, kalau semester 1 kamu ambil subjek sel biologi. Bila dah semester 2 kamu akan juga ambil subjek biologi yang lebih tinggi arasnya. Contoh microbiology. Jadi subjek tu tak akan sama, tetapi dia akan berbeza arasnya. Nampaknya semua soalan telah saya jawab kot. Ada tak yang saya tertinggal? Boleh soal. Okey, baik doktor. Nampaknya ada satu soalan yang baru daripada N Gaming, iaitu exam dui bahasa juga ke doktor? Tidak. Tidak. Dia dalam bahasa Inggeris biasanya soalan tu. Okey, baik. Maknanya exam kita fully dalam bahasa Inggeris dan mohon pada semua pelajar terus tabah dan terus kekal positif dan terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Baiklah, di ruangan chat juga saya dapati bahawa Puan Hazlini telah pun menjawab persoalan daripada saudari Maira Abidin sebentar tadi berkenaan saudari Nakiuddin Fakri mengenai perbezaan antara teknologi kejuruteraan kimia dan kejuruteraan kimia. Jadi harap semua soalan yang telah diajukan telah pun dijawab dan jawapan yang diberikan oleh panel kita itu haraplah para pelajar dapat ambil maklum demi masa yang akan datang. Baiklah, jadi untuk para pelajar dengan berakhirnya sesi sebentar tadi, maka berakhirlah slot kita pada hari ini.
Jadi saya ingin membuat beberapa peringatan kepada para pelajar, diingatkan untuk mengisi kehadiran anda di link Google Form yang telah dinyatakan dan jangan lupa untuk menghadiri bagi slot bersama PAK masing-masing dengan hadir ke dalam Google Meet hadir ke dalam Google Meet pada 11.30 pagi sebentar lagi. Baiklah, sekali lagi tidak juga lupa saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nur Hazimah kerana sudi untuk hadir bersama kita pada hari ini dan juga tidak juga lupa untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah daripada Jabatan Sains dan Matematik yang sudi hadir bersama kita pada hari ini dan memberikan kerjasama untuk slot sesi bersama Jabatan Minggu Transformasi Mahasiswa Pelajar Diploma bagi sesi 2021-2022. Diharapkan kepada semua pelajar dapat menggunakan segala informasi dan perkongsian sebentar tadi untuk digunakan untuk kegunaan dan panduan dalam kehidupan seharian dan kehidupan pelajar sepanjang melanjutkan pembelajaran di Universiti Tun Hussein On, Malaysia. Jadi teruskanlah bersemangat dan kekal positif. Sekian saja daripada saya, Boniface Karim Anak Jonas, selaku moderator anda pada pagi slot kali ini. Harap kita bertemu pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih puan. Terima kasih. Salam.